Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Salam. Semua sihat memandangkan kita semua berada di rumah disebabkan PKP ni. Saya harapkan semua berada dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Ya, betul tu. Saudari Ani sihat? Alhamdulillah, saya sihat, kuat dan bertenaga. Oh ya, saya dimaklumkan kita diberi tugasan yang baru. Betul ke? Ya benar, tapi tugasan itu pernah dipelajari dan pernah dipelajari oleh ustazah sebelum ni. Jadi, adakah dengan tugasan ini kita boleh mengulang kaji semula? Ya, sudah tentu. Sekurang-kurangnya, kita boleh memahami tajuk ni dengan lebih mendalam jika kita bincang bersama-sama. Saya setuju memandangkan kita semua ada dan saya pula berkelapangan. Okey, kalau macam tu, adakah kamu semua berkelapangan? Saya free je. InsyaAllah, saya pun InsyaAllah dan free. ada. Dan Boleh saya tahu kawan-kawan kita dapat tajuk apa? Sebagaimana yang kita tahu, kumpulan kita mendapat tajuk Baik Al-Wafa'. Betul ke? betul. Oh, tajuk ni mudah difahami insya-Allah. Baguslah tu. Ini lebih memudahkan kita jika salah seorang mengetahui tajuk ni. Betul tu. Jika ada di antara kita kurang faham, sama-samalah kita perbetulkan. Kalau begitu, baiklah. Mari kita mulakan dengan definisi Baik Al-Wafa'. Sebenarnya apa itu Baik Al-Wafa'? Maksud baik al-wafa ini ialah jika kita lihat dari pengertian al-wafa yang bermaksud pelunasan hutang dan baik al-wafa adalah salah satu bentuk transaksi yakni akad yang muncul di Asia Tengah pada pertengahan abad ke-5 Hijrah dan unggul di Timur Tengah. Jual beli ini didefinisikan oleh ulama sebagai jual beli yang dilakukan di antara dua pihak yang disertakan dengan syarat bahawa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tiba waktu yang ditetapkan. Jual beli al-wafa' mempunyai waktu yang terhad yang telah ditetapkan. Contohnya 1 tahun. Apabila masa 1 tahun sebagai contoh itu telah tamat, maka penjual membeli barang itu kembali daripada pembeli sebelumnya. Barang yang dijual menggunakan baik al-wafa' kebiasaannya adalah barang yang tidak bergerak seperti tanah kebun, tanah perumahan dan selainnya. Akad jual beli ini adalah akad tijarah iaitu untuk mencari keuntungan dan berbeza dengan akad ar-rahnu yang bersifat tabawu'. Baik al-wafa' dilaksanakan adalah untuk menghindari terjadinya riba dalam pinjaman. Kerana kebanyakan orang kaya pada waktu tersebut tidak mahu memberikan pinjaman tanpa bunga yang balik. Sementara itu, terdapat ramai juga di kalangan peminjam tidak mampu untuk melunaskan bayaran hutang akibat bunga yang perlu mereka bayar bersamaan dengan sejumlah wang yang dipinjam. Dari sudut lain, bunga ataupun imbalan yang diberikan atas dasar pinjaman wang menurut ulama dikenali sebagai riba. Bagi mengelakkan daripada riba, masyarakat Bukhara dan Bab mereka mencipta satu modal jual beli yang dikenali sebagai baik al-wafa'.
Oh begitu Asana. Adakah dalil berkaitan dengan al-bai' wafa? Ada Ikhwan, bai' al-wafa ini mempunyai dalil dari Quran juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dalil Al-Qurannya ialah adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap kebolehan bai' al-wafa adalah dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan terhadap jual beli juga. Oleh sebab itu dalilnya adalah berdasarkan ayat Al-Quran, di antaranya surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Seterusnya ialah bai' al-wafa ini juga muncul sesuai dengan keperluan manusia dan tetap menerapkan prinsip-prinsip dan karakteristik pengungkapannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perkembangan jenis dan bentuk muamalat yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan keperluan dan pengetahuan manusia. Sejajar dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maksudnya, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kegiatan usaha ini juga merupakan suatu perbuatan yang sangat diredai dan diberkati Allah selama usaha tersebut berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang bebas daripada riba, maisir, garam serta berprinsip keadilan dan melakukan kegiatan usaha yang halal. Prinsip ini dapat difahami daripada firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la taqtadu. Innallaha la yuhibbul muqtadin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selain itu, dalil as-sunnah tentang bai' al-wafa ialah kalau dilihat pada aspeknya untuk menghindari riba, maka masyarakat Bukhara dan Balkh ni mentradisikan sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan bai' al-wafa ini seperti sabda Rasulullah. An Ali qala Rasulullah sallallahu qarda manfa'ah riba, riwayat Al-Haris bin Abi Usama. Maksudnya, dari Ali, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap hutang yang menarik faedah, maka iaitu riba. Diriwayatkan oleh Haris bin Abi Usama. Selain itu ialah transaksi bai' al-wafa ini yang bertujuan untuk upaya tolong-menolong antara pemilik modal dan orang yang memerlukan wang dalam jangka waktu tertentu. Para ulama seperti Maliki, Hambali, Syafi'i dan ulama mutaqaddimin dari Hanafiyah berpendapat bahawa bai' al-wafa hukumnya fasid, rosak kerana adanya pensyaratan penjual membeli kembali barang yang telah dijualnya itu, menyalahi ketentuan hukum jual beli. Sesuai dengan sebuah hadis yang berbunyi, wa akhraja fil ulum al-hadis min riwayat Abi Hanifah an Umar wal muzakkar bil lafaz naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'an wa syarai. Dan hadis yang dikeluarkan dalam kitab ulum hadis
dari riwayat Abu Hanifah dari yang telah dikenal lafaznya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang diiringi dengan syarat. Haji riwayat Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Begitulah sedikit tentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang bai' al-wafa'. Oh begitu. Terima kasih Nadia. Adakah ianya mempunyai rukun dan syarat? Sudah semestinya. Rukun dan syarat. Rukun yang pertama, ulama Hanafiyah mengemukakan bahawa yang menjadi rukun dalam bai' al-wafa' sama ada dengan rukun jual beli pada umumnya, iaitu ijab, pernyataan menjual, dan qabul, pernyataan membeli. Dalam jual beli, mereka hanya ijab qabul yang menjadi rukun akad. Sedangkan pihak yang berakad, penjual dan pembeli, barang yang dibeli dan harga barang tidak termasuk rukun, termasuk syarat-syarat jual beli. Yang kedua, untuk syarat, demikian juga syarat-syarat bai' al-wafa' menurut mereka sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk bai' al-wafa' hanyalah dari segi penegasan bahawa barang-barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tegang waktu yang berlakunya jual beli itu harus tegas. Misalnya 1 tahun, 2 tahun atau lebih. Begitulah rukun dan syarat bagi bai' al-wafa'. Bagaimana dengan pendapat ulama dengan bai' al-wafa' ini dan apakah hukumnya? Dari segi hukum, pendapat ulama ialah menurut Al-Zar dan As-Sabuni, bai' al-wafa' ini telah menjadi justifikasi kepatuhan di sisi para ulama. Dan dia menjadi uruf, iaitu asas kebiasaan. Adat kebiasaan masyarakat Bukhara dan Baku. An-Nasafi iaitu seorang ulama dalam ulama mazhab Hanafi, dia menyatakan seorang syekh daripada mereka iaitu Imam Abu Hanifah membenarkan bai' al-wafa' ini sebagai salah satu jalan untuk menghindar daripada perkara riba. Muhammad Abu Zahra iaitu seorang ulama Mesir, dia mengatakan kemunculan bai' al-wafa' ini di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Bak pada abad yang ke-5 Hijrah, disebabkan oleh para pemilik modal tidak mahu memberi hutang kepada orang yang memerlukan jika mereka tidak mendapat sebarang faedah. Dengan cara ini, satu pihak yang terbeban dipenuhi dalam masa yang sama, perbuatan riba dapat dielakkan. Seterusnya, hukum dalam bai' al-wafa' ini, apa dia Aisyah? Okey, hukum seterusnya, kaedah yang digunakan oleh ulama mazhab Hanafi adalah berdasarkan istihsan urfi, iaitu menetapkan hukum sesuatu permasalahan yang telah berlaku yang umum dan telah berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Namun, ulama mazhab Syafi'i tidak membenarkan jual beli seperti ini sebab pada mereka sesuatu akad jual beli tidak dibenarkan wujudnya tempoh masa kerana jual beli adalah akad yang melibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual dengan pembeli. Okey, seterusnya pula di dalam jual beli juga tak boleh wujud syarat bahawa barang yang dijual perlu dikembalikan oleh pembeli kerana penjual dengan harga yang sama ketika waktu barang tersebut dijual. Bentuk jual beli ini pun tidak wujud pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat, dan ia merupakan jual beli bentuk hilah yang tidak selari dengan maksud syarak dalam pensyariatan jual beli. Okey, itu saja untuk hukum bai' al-wafa' ni.
Maaf, saya mencelah ya. Baik al-wafa dan ar-rahnu, adakah kedua-dua ini mempunyai perbezaan? Boleh terangkan? Semestinya ada. Baik, saya akan terangkan mengenai perbezaan keduanya. Dia ada dua pendapat ulama. Yang pertama iaitu perbezaannya ialah baik al-wafa tidak sama dengan ar-rahnu. Ar-rahnu ni jaminan hutang. Kerana ar-rahnu ni dalam Islam merupakan jaminan hutang. Barang yang dijadikan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang. Hal ini sesuai dengan satu hadis Rasulullah dari Abu Hurairah menyatakan pemegang barang jaminan hutang pada asasnya tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali barang jaminan itu adalah haiwan. Apabila pemberi hutang memanfaatkan barang jaminan, maka hasil dari manfaat itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Selain dengan satu hadis yang berbunyi, setiap pinjaman yang diperoleh manfaat daripadanya adalah riba. Iaitu daripada riwayat Al-Baihaqi. Baik al-wafa ni di dalam akad jual beli telah ditegaskan sebagai jual beli. Pembeli bebas untuk memanfaatkan barang yang dibelinya dan tidak boleh untuk menjual balik barang yang dibeli itu kepada penjual asal setelah selesai tempoh yang dijanjikan. Contohnya, pemilik barang dia tak ada duit. Dia tidak mempunyai wang untuk membayar harga semula, harga barang yang dibeli oleh pembeli. Jadi pembeli harus membeli semula barang itu setelah penjual mempunyai wang yang mencukupi. Jadi dengan kaedah ini, baik al-wafa terhindar daripada riba. Pandangan ulama yang pertama iaitu Mustafa Al-Zarqa menggambarkan akad baik al-wafa ini terdiri daripada tiga kaedah, tiga bentuk. Yang pertama, ketika transaksi berlaku, akad ini adalah akad jual beli kerana di dalam akad ini dijelaskan bahawa transaksi adalah jual beli melalui ucapan penjual. Kaedah yang kedua, setelah transaksi dilakukan dan harta berpindah ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk ijarah. Ijarah itu bermaksud pinjaman ataupun sewaan. Sebab barang yang dijual itu perlu dikembalikan kepada penjual sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan. Yang kaedah yang ketiga, sewaktu akad berakhir, baik al-wafa seperti ar-rahnu ni, baik al-wafa ni seperti ar-rahnu kerana tempoh yang disepakati kedua-dua pihak. Penjual perlu mengembalikan wang kepada pembeli dengan harga yang diserahkan pada permulaan akad. Pendapat yang kedua, serahkan kepada Aisyah. Okey, perbezaan pendapat yang kedua melalui mazhab Hanafi yang ada beberapa pendapat lah. Yang pertama, berdasarkan kepada akad ar-rahnu, pemegang barang jaminan tidak sepatutnya memiliki barang jaminan, yakni milik syubhan. Manakala di dalam akad baik al-wafa, barang yang dibeli sepenuhnya menjadi milik pembeli, iaitu milik sempurna selama masa yang disepakati. Yang kedua pula, dalam ar-rahnu, jika harta yang digadaikan iaitu almarhum rosak selama di tangan pemegang gadai, maka kerosakan itu menjadi tanggungjawab pemilik barang tersebut. Tapi dalam baik al-wafa ni, apabila kerosakan itu berlaku pada keseluruhan barang, maka tanggungjawab menjadi tanggungjawab pembeli. Tapi jika kerosakan tidak teruk, ia tidak merosakkan akad. Yang ketiga pula, dalam ar-rahnu, segala biaya yang dikeluarkan untuk penjagaan barang menjadi tanggungjawab pemilik barang.
tu yang okey, seterusnya akad al-rahnu ni adalah termasuk di dalam akad tabaruk, dan akad bai' al-wafa adalah akad tijarah. Akad al-rahnu ni berobjektifkan ibadah semata-mata untuk mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya akad bai' al-wafa ni berasaskan bisnes untuk mencari keuntungan di samping untuk membantu orang lain. Okey, itu sahaja perbezaan daripada ulama mazhab Hanafi. Oh, begitu. Baiklah, saya mula faham. Adakah kamu semua faham juga seperti saya dengan keterangan dari masing-masing? Faham. Faham. Anis, kenapa muka kamu penuh dengan tanda tanya? Adakah kamu tidak memahami lagi? Boleh kongsikan? Saya kurang faham sebenarnya tentang bila digunakan sebenarnya bai' al-wafa ni. Maksud kamu contoh bagaimana bai' al-wafa ni diaplikasikan ke? Oh ya, saya akan menjelaskan tentang contoh bai' al-wafa. Untuk bai' al-wafa ialah bermaksud orang A jual barang pada orang B. Syarat yang dipersetujui bersama iaitu apabila orang A membayar semula aset, orang B akan mengembalikan semula aset tersebut. Selain itu, harga ditetapkan mengikut persetujuan. Contoh lain ialah pembeli boleh menggunakan aset dan memanfaatkannya selagi tidak membuat urus niaga atau memendekkan kepada orang lain. Untuk contoh penggunaan bai' al-wafa dalam pasaran modal ialah syarikat ABC mendapat kontrak membuat kapal tambahan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Pihak syarikat boleh menerbitkan sukuk atas prinsip bai' al-wafa dengan mensekuritiskan dan berjangka 2 tahun. Selain itu, dengan menerbitkan sukuk ini, syarikat akan mendapat kecairan bagi mengendalikan projek lain dengan modal yang ada. Okay, saya akan menjelaskan tentang contoh bai' al-wafa menurut pendapat Dr. Nasrul Harun. Bai' al-wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarikat bahawa yang dijual itu dapat kembali oleh penjual. Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas. Misalnya satu tahun. Hingga bila waktu tahun telah habis, penjual pembeli barang itu kembali dari pembelinya. Contohnya Roslan. Roslan sangat memerlukan wang saat ini. Lalu ia menjualkan sawah seluas 2 hektar dengan harga RM10,000 untuk selama 2 tahun. Mereka bersepakat menyarankan bahawa bila waktu tahun itu telah habis, maka Roslan akan membeli sawah itu kembali seharga RM10,000. Penjualan semula terjadi. Disebalik akad yang digunakan disebabkan akad digunakan akad jual beli, maka tanah sawah boleh dieksploitasikan kepada Raidi selama 2 tahun dan dapat ia manfaatkan sesuai dengan kehendaknya hingga tanah sawah itu menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi tanah sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain. Itu mengenai contoh bai' al-wafa. Adakah anda sudah faham? Dah. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai tajuk kita.
Terima kasih semua. Sama-sama. Nampaknya jika kita semua dah faham, bolehlah kita aplikasikan dalam urusan muamalat. Betul tak? Betul. Betul. Terima kasih semua atas Betul. perbincangan ni. Sama-sama.